Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah tingkatan 3. Bab kata cendekiawan terdahulu. The more you know about the past, to prepare you in the future. Kata-kata ini dipetik dari Presiden Amerika Theodore Roosevelt. Seterusnya, topik yang akan dipelajari pada hari ini ialah Bab 5 Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah. Di bawah topik perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak, muka surat 118 hingga 119 kronologi perluasan kuasa dinasti Brooke. Pada tahun 1841, James Brooke memperoleh kawasan Kuching, kemudiannya merangkumi kawasan dari Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Sejak tahun 1840-an, James Brooke berjaya menguasai Batang Lupar dan Saribas. Pada tahun seterusnya iaitu tahun 1853, penentangan orang Iban di Saribas dan Batang Lupar berjaya ditumpaskan dengan menggunakan alasan menghapuskan lanun. Sadong, Batang Lupar, Saribas dan Kalaka berjaya diperoleh oleh James Brooke. Sebagai balasan, separuh daripada hasil pendapatan wilayah ini diberikan kepada Sultan Abdul Munim. Pada tahun 1861, Sultan Abdul Munim menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke dengan bayaran $4,500 Sepanyol setahun kerana membantu menghapuskan kebangkitan orang tempatan. Kawasan yang terlibat termasuklah Oya, Muka, Tatau dan Bintulu. Kronologi kuasa dinasti Brooke. Pada tahun 1843, orang Kayan yang mendiami kawasan Sungai Baram bangun menentang Kesultanan Brunei. Charles berjaya mendapatkan Baram dan seluruh lembangan Sungai Baram daripada Sultan Brunei dengan bayaran ufti sebanyak $4,200 Sepanyol setahun. Pada tahun 1885, kawasan di Sungai Trusan diperoleh oleh Charles Brooke dengan bayaran $4,500 Sepanyol yang diserahkan kepada Temenggung kerana kawasan itu di bawah penguasaan beliau. Tindakan ini diambil bagi memperolehkan beberapa isu pembunuhan peniaga Sarawak oleh orang Murut di kawasan itu dapat diselesaikan. Pada tahun 1890, Limbang diperoleh Charles Brooke pada tahun 1890. Tindakan ini dilakukan apabila penduduk Limbang bersetuju untuk menyertai Sarawak. Bayaran sebanyak $6,000 Sepanyol kepada Sultan Brunei. Pada 12 Januari 1905, Kerajaan Sarawak memperoleh hak terhadap lawas yang sebelum itu dimiliki oleh SBUB. SBUB ialah Syarikat Borneo Utara British. Sempadan Sarawak itu masih dikekalkan sehingga kini. Kronologi perluasan kuasa dinasti Brooke terbahagi kepada 3. James Brooke, Raja Putih Sarawak yang pertama daripada tahun 1842 hingga 1868, telah menguasai kawasan Tanjung Datu dan memperluaskan kuasanya ke Batang Lupar. Generasi kedua pula iaitu Charles Brooke, Raja Putih Sarawak yang kedua dari tahun 1868 hingga 1917, telah menguasai kawasan dari Bintulu hingga ke Lawas. Dan generasi ketiga daripada keluarga James Brooke, Charles Vane Brooke, Raja Putih Sarawak yang ketiga daripada tahun 1917 hingga 1946, meneruskan legasi jajahan sehingga dari tahun 1918 hingga 1946. Kesimpulannya, kronologi perluasan kuasa dinasti Brooke. Jelaslah bahawa kelicikan dan kemampuan James Brooke menggunakan pelbagai
strategi membolehkannya mendapatkan Sarawak dari Sultan Brunei. Perpecahan dan konflik masyarakat tempatan memudahkan usaha James Brooke. Sejarah membuktikan bahawa tanpa sifat bersatu, padu dan waspada, orang asing akan mudah untuk mengambil alih kuasa dan seterusnya menguasai negara kita. Jajahan James Brooke telah memberi kesan terhadap pentadbiran Sultan Brunei dan mengekalkan sepadan Sarawak dengan Brunei sehingga kini. Sekian, terima kasih.